Kedudukan tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah menarik minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka lompong biji timah dan ladang getah. Sebelum kemerdekaan, dasar pecah dan perintah menyebabkan orang Melayu terpisah dari ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional. Malam 31 Ogos 1957, Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Merdeka! Penjajahan British merubah lanskip ekonomi tanah Melayu dari pertanian sara diri kepada ekonomi komersial. Selepas kemerdekaan, dengan perkembangan ekonomi, pelbagai bangunan istimewa yang melambangkan negara kita telah dibinakan, iaitu Menara Kuala Lumpur, Menara Kembar Petronas dan sebagainya. Menara yang dihasilkan daripada teknologi yang moden telah menunjukkan kekukuhan ekonomi negara. Selepas tahun 1957, dasar ekonomi bebas penjajah telah diteruskan. Ekonomi tumbuhan KDNK semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kadar pertumbuhan KDNK pada tahun 1956 sehingga 1960 adalah sebanyak 4.1%. Pada tahun 1961 sehingga 1965, KDNK meningkat sebanyak 5%. Manakala kadar pertumbuhan KDNK pada tahun 1966 sehingga 1970 adalah sebanyak 5.4%. Namun begitu, rakyat tidak dapat menikmati kebaikan daripada pertumbuhan ekonomi tersebut. Keadaan ini menjurus kepada isu sosioekonomi di mana pada akhir tahun 1960-an, terdapat ramai rakyat Malaysia yang masih tinggal dalam kemiskinan, iaitu sebanyak 49.3%. Isu sosioekonomi pada awal kemerdekaan terbahagi kepada 3. Isu kemiskinan, isu hak milik kekayaan dan isu penggunaan tenaga dan pekerjaan. Pada tahun 1970, isi rumah kemiskinan bagi kaum Melayu adalah sebanyak 65.9%, merupakan peratusan tertinggi. Kaum India pula adalah sebanyak 42.2%, manakala kaum Cina sebanyak 27.5% sahaja. Isu hak milik kekayaan. Isu hak milik kekayaan merupakan pembahagian modal saham dalam syarikat berhad antara etnik Melayu dengan etnik yang lain. Pada tahun yang sama, iaitu 1970, etnik Melayu memiliki kekayaan sebanyak 2.4%, etnik India 1.1%, manakala etnik Cina sebanyak 27.2%. Isu guna tenaga dan pekerjaan pada tahun 1970 dalam sektor pertama iaitu perikanan dan pertanian menggunakan 2/3 tenaga yang terdiri daripada etnik Melayu. 1/3 daripada sektor kedua iaitu perlumbungan, utiliti dan pengangkutan, pembinaan dan pembuatan terdiri daripada kaum Cina dan India. Sektor terakhir iaitu sektor ketiga yang merupakan bidang perdagangan, borong dan runcit, kewangan, perkhidmatan awam dan lain-lain dipelopori oleh orang Cina dan India. Kesimpulannya, bidang profesional, teknikal dan pengurusan jualan didominasi oleh etnik Cina ataupun India. Etnik Melayu hanya bekerja sebagai petani atau nelayan sahaja. Ekonomi di Malaysia memberi kesan kepada hubungan etnik dapat dilihat dengan adanya kesedaran etnik dalam bidang politik, persaingan etnik dalam ekonomi dan politik, serta konflik antara etnik. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan ekonomi yang dikecapi selepas kemerdekaan sehingga kini telah menyebabkan sesetengah kaum merasa iri hati dengan kekayaan dan kesejahteraan kaum yang lain. Isu etnik yang paling terkesan dalam ekonomi adalah isu pertubuhan dan agihan. Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas, menengah dan kelas bawah. Yang kedua, antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu, Cina dan India.
Hubungan etnik dari segi ekonomi sebelum kemerdekaan jelas menunjukkan pemisahan kaum dengan orang Melayu yang masih kekal dengan ekonomi tradisional secara kecil-kecilan dalam sektor pertanian. Orang Cina menceburi bidang perniagaan, sektor pelabungan, manakala orang India bekerja di sektor ladang. Ini adalah kesan dasar ekonomi penjajah British selama 90 tahun yang menimbulkan dui ekonomi mana kaum bukan bumi putra dibiarkan maju dalam ekonomi moden iaitu perniagaan, pembuatan, pengeluaran getah dan pelabungan. Terusnya, isu kemiskinan yang ketara antara etnik di Malaysia. Kajian dan data menunjukkan tahap kemiskinan di kalangan etnik Melayu lebih menonjol pada tahun 1957 sehingga 1970. Dan yang terakhir, isu perkauman. Pada pilihan raya umum 1969, Parti Pembangkang Parti Pergerakan telah menangi pilihan raya umum 1969 yang didominasi oleh kaum Cina. Di dalam peristiwa tersebut, beberapa individu telah mengeluarkan slogan-slogan menyindir kaum Melayu. Pada 13 Mei, kaum Melayu telah mengadakan perarakan balas bagi menyangkal slogan-slogan yang dilontar oleh Parti Pergerakan. Menyedari ketidakseimbangan sosioekonomi itu, Tun Abdul Razak mengarahkan unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk membentuk suatu dasar ekonomi yang berfungsi sebagai asas rancangan 5 tahun Malaysia kedua yang dilancarkan pada permulaan bulan Januari 1971 yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Ekonomi baru DEB diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB merupakan sebuah usaha kerajaan bagi memperbaiki kedudukan ekonomi selepas tragedi perusahaan kaum pada 13 Mei 1969. Golongan Bumi Putra melihat orang Cina sebagai kaum yang menguasai ekonomi di Malaysia tidak memainkan peranan yang sepatutnya dalam membantu kaum lain agar pembahagian kekayaan ekonomi lebih adil. Tun Abdul Razak menganggap suatu perbaikan perlu dilakukan di dalam pelbagai sektor khususnya dari segi ekonomi supaya tidak wujud jurang perbezaan yang ketara di antara kaum. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Yang pertama, objektif DEB adalah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Yang kedua, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Sasaran objektif DEB adalah seperti berikut. Nombor 1, kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan disasarkan menurun pada tahun 1990 untuk keseluruhan adalah 16.7%, bagi bandar 23% dan untuk luar bandar 9.1%. Bagi pemilikan equity dan korporat, untuk pemilikan Bumi Putra, sasaran pada 1990 adalah 30%, bagi bukan Bumi Putra 40% dan bagi pemodal asing 30%. Demi mencapai objektif, beberapa institusi dan agensi baru ditubuhkan seperti Felda, MARA, Pernas Mardi, Risda dan juga Fama. Dasar ekonomi baru diteruskan di dalam kerangka Dasar Pembangunan Negara 1991 hingga tahun 2000 dan juga Dasar Warisan Nasional. Kejayaan ekonomi Malaysia dapat dikategorikan kepada 3 perspektif iaitu pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat, pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan serta kualiti hidup yang meningkat. Kejayaan ekonomi Malaysia yang pertama ialah pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat. Sejak merdeka, ekonomi Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan KDNK yang membanggakan. KDNK iaitu keluaran dalam negeri kasar ialah satu pengurusan ekonomi sesebuah negara yang memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Sejak tahun 1960-an hingga tahun 2007, kadar pertumbuhan ini melebihi 10%. Malaysia juga berjaya mengharungi era kemerosot ekonomi pada tahun 1980-an dan hujung tahun 1990-an.
Kejayaan kedua ialah pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan. Salah satu langkah yang banyak digunakan oleh penyokong DEB bagi menunjuk kejayaannya ialah penurunan kadar kemiskinan negara, terutama dalam kalangan Bumiputera. Pada 1970, kira-kira separuh daripada populasi negara hidup dalam kemiskinan. Antara 3 kumpulan utama etnik Bumiputera terdiri daripada orang Melayu dan penduduk peribumi yang adalah yang paling miskin dengan 65% daripada mereka hidup dalam kemiskinan. Pada tahun 1990, iaitu akhir DEB, hanya ada 15% penduduk yang miskin dan hanya 1/5 Bumiputera terlibat dalam kelompok tersebut. Kelas menengah juga berkembang pada masa yang sama daripada 12.7% pada 1971 menjadi 27% pada 1990. Kejayaan ekonomi yang terakhir ialah kualiti hidup yang meningkat. Pertumbuhan dan peningkatan pendapatan yang tinggi semenjak 4 dekad yang lalu telah meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Jangka hayat yang semakin meningkat, kadar kematian pula makin berkurangan. Hal ini dilihat dari aspek kesihatan, pendidikan, pemilikan barang keperluan asas, penyediaan infrastruktur awam dan sebagainya. Indeks Kualiti Hidup Malaysia IKHM ialah ukuran kebajikan dan kesejahteraan kehidupan, memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Sistem ekonomi Islam adalah sangat adil yang mengutamakan dan memelihara fitrah semula jadi manusia, baik individu maupun masyarakat secara serentak. Pembangunan ekonomi Islam berpaksikan kepada kepentingan individu dan masyarakat. Dalam mencari harta kekayaan, Islam melarang daripada sifat gelojoh, tamak dan mengikut hawa nafsu sehingga menindas, menzalimi dan mengkhianati hak orang lain yang lemah. Golongan yang lemah, miskin dan sangat memerlukan pertolongan wajib dibantu melalui zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Cara perbelanjaan dan pengurusan. Islam menghalalkan segala perbelanjaan yang boleh mendatangkan kebaikan, kesejahteraan kepada kehidupan manusia. Harta kekayaan yang telah cukup haul iaitu setahun dan cukup nisabnya daripada jenis harta yang diwajibkan zakat, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat. Islam menuntut supaya manusia membelanjakan harta kekayaan mereka pada jalan Allah seperti zakat, sedekah, derma, wakaf dan hibah. Perkembangan sistem ekonomi Malaysia. Idea penubuhan perbankan Islam di Malaysia berlangsung secara beransur-ansur. Institusi yang pertama mengamalkan konsep transaksi Islam adalah Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan pada tahun 1969 untuk orang Islam menyimpan wang bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan fardu haji. Kemudian kerajaan telah meluluskan Akta Bank Islam 1983. Dengan penggubalan Akta Bank Islam 1983, maka Bank Islam Malaysia Berhad ditubuhkan sebagai Bank Islam pertama di Malaysia. Kemudian pada tahun 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skim perbankan tanpa faedah bagi bank-bank konvensional membuka kaunter Islam. Antara isu dan cabaran yang dapat dikemukakan ialah pertama, jurang pendapatan dengan kaum lain. Pendapatan kaum Cina pada ketika itu adalah 2 kali ganda daripada pendapatan kaum Melayu. Ini kerana kaum Melayu sudah lama terikat dengan sektor ekonomi tradisional menyebabkan pendapatan mereka sukar untuk menyaingi pendapatan kaum Cina yang sudah lama memonopoli sektor moden di kawasan bandar. Isu dan cabaran yang kedua ialah hubungan etnik dan perpaduan tidak tercapai. Majoriti rakyat masih terdapat perasaan curiga mencurigai, perasaan cemburu dan tidak puas hati antara satu sama lain. Sehingga pernah tercipta peristiwa 13 Mei pada tahun 1969, iaitu insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Tiap hubungan etnik merasai yang mereka tidak diberi layanan adil oleh kerajaan menyebabkan mereka menumbuhkan pelbagai organisasi bagi memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu dan cabaran yang terakhir ialah ketidaktelusan dalam melaksanakan tanggungjawab. Ada pengusaha atau peniaga yang berniaga secara Alibaba atau atas angin. Alibaba ialah satu sistem cara perusahaan yang memakai nama Melayu iaitu Ali
atau kelihatan sahaja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu, tetapi sebenarnya kepunyaan atau diselenggarakan oleh orang Cina yang dinamakan Baba atau bangsa yang lain. Pihak yang mendapat keuntungan ialah orang asing melalui cara Alibaba ini. Cadangan yang pertama ialah kerajaan perlu berhati-hati dalam mengagihkan peratusan bantuan untuk subsidi aktiviti yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar yang kebanyakan terdiri daripada orang Melayu perlulah diberi keutamaan. Tanpa mengira kaum, kerajaan menyediakan peruntukan yang lebih untuk kursus-kursus kemahiran bagi mengeluarkan golongan B40 daripada garis kemiskinan. Yang kedua pula ialah untuk menambah bilangan usahawan Melayu dalam pelbagai bidang dan oleh itu, pelbagai usaha perlu diaktifkan supaya jurang ekonomi antara kaum di negara ini tidak terlalu renggang. Dan yang terakhir sekali adalah kerajaan perlu menambah jumlah kaki tangan untuk melakukan tinjauan ke syarikat yang memohon projek kerajaan sekaligus memperkemas penguatkuasaan. Dan selain itu, kempen kesedaran mengenai integriti dan rasuah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerajaan berperanan penting di dalam mencari titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dengan agenda agihan yang adil. DEB adalah dasar negara yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan nasional. Sepanjang tempoh 4 dekad yang lalu, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan, namun kepesatan ekonomi perlu diurus dengan bijak agar jurang antara kaya dan miskin tidak renggang. Menjayakan wawasan kemakmuran bersama tahun 2020 sehingga tahun 2030 sebagai legasi DEB adalah cabaran besar dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dikongsi secara adil tanpa mengira kaum. Bak kata Albert Camus, jika manusia gagal untuk mendamaikan keadilan dan kebebasan, ia gagal dalam segala hal. Sekian, terima kasih.